تفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan yang saya hormati Profesor Madia Dr. Abdul Rauf, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Universiti Sultan Azlan kerana menjemput saya lah untuk berbicara berkenaan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran, kosakata dan juga keindahan tata bahasanya, insya-Allah. Jadi jelas kan saya sharekan ni, nampak semua, insya-Allah. Jelas. Jelas, Alhamdulillah, jelas. insya-Allah, alhamdulillah. Jadi gini ya, insya-Allah saya akan berbicara berkenaan dengan tata bahasa dulu, kemudian baru kita pergi pada kosakatanya, insya-Allah ya. Jadi untuk mukadimahnya, jadi kuntu uridu an atahaddas bil lughatil arabiyyah. Jadi kita nak ada yang kurang memahami, jadi kita gunakanlah bahasa Melayu kita, dan tujuan kita hari ini ialah kita nak nak mendalami sedikit sebanyak berkenaan tata bahasa asasnya ya. Semoga-mogahan ini akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada para pendengar dan peserta kita hari ini, insya-Allah. Jadi sebenarnya Al-Quranul Karim, itu untuk sebagai pengalaman saya secara peribadinya, apabila membaca Al-Quran masa kanak-kanak dulu, kita masa kanak-kanak dulu baca Quran, kadang-kadang tertanya-tanya juga kita kan, tertanya-tanya kenapa kita baca Quran ni baca sebenarnya kita tak faham apa sebenarnya ya. Itu yang menjadi persoalan besar masa saya ingat semua ustaz yang ada depan saya pun sama juga. Jadi kenapa kita baca alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kita tak faham tu apa maksud dia tu kan. Jadi tertanya-tanya kita, benda tu tertanya-tanya. Sebab masa zaman saya dulu belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab umur masa tu dah 14 tahun. Ataupun darjah 1, darjah ketang 1 baru belajar. Tak ada kapal, tak ada apa, tak ada. Jadi kita orang belajar bahasa Arab dulu masa tingkatan 1. Tingkatan 2 saya ingat Dr. Abdul Rauf pun sama juga rasanya. Dia Dr. Abdul Rauf ayahandanya masya-Allah, yani dia memang daripada Azhar kan. Jadi saya tu ayah dulu petani. Jadi kita tak tahu, pergi belajar Quran, belajar tapi kita baca tak faham. Jadi menjadi persoalan kenapa tak faham ni kan. Ada satu cerita, apabila baca Quran naik alif lam mim tu, ulaika ala hudam min rabbihim tu, saya malas jadi nak panjangkan. Ulaika allazi, jadi cikgu saya tu marahlah. Itu bukan ulaika tu berapa harakat panjang tu. Jadi saya jumpa ulaika tak panjang. Akhirnya cikgu saya tu dia marah, dia kata, awak tahu tak, dia ulaika tu maksudnya ular. Bahasa Terengganu dipanggil ular. Ular tu maksudnya ular, snake. Jadi dia kata, ular tu sebenarnya ular. Sebab tu kena panjangkan, sebab ular tu panjang, dia kata. Saya kata, oh gitu maknanya ular rupanya. Jadi saya sampai sekarang saya ingat tu ular benda tu. Sampailah saya belajar bahasa Arab, baru tahu bahawa ulaika tu ismul isyarah. Subhanallah. Jadi cikgu saya tu pandai juga supaya saya tak lupa benda tu panjang. Jadi dia kata ulaika tu maknanya ular. Tapi maknanya lain. Tapi saja dia suruh kita ingat benda tu kan. Jadi sampai hari ni saya panjangkan benda tu, ingat pada cikgu saya tu, Allah yarhamu. Jadi akhirnya kita belajarlah bahasa Arab kan. Ini pengalaman saya, cerita pengalaman kita kan, belajar bahasa Arab, tingkatan 1 belajar ya. Belajar tingkatan 4 belajar, sampailah ke universiti belajar bahasa Arab lagi. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab ni kadang-kadang tu kita rasa kita dah dapat faham Al-Quran rasanya kan. Tapi dah belajar lama, baca Quran tu banyak lagi lopong-lopong je kan. Banyak lagi perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang kita tak faham sebenarnya. Walaupun kita kadang tu dah belajar bahasa Arab, dah dapat baca kitab-kitab dah. Tapi yang Quran ni kadang-kadang tu kita banyak lagi lah tak faham lah. Saya ingat semua pengalaman sama lah. Banyak ayat-ayat yang kita kadang tertanya-tanya, apa maksud dia ya? Jadi gitu kan. Kadang-kadang masih wal adiyati dhabha. Sampai kesudah kita tak tahu makna dia kan. Padahal baca tiap hari kadang. Ya, wal adiyati dhabha kan. Apa maksud wal adiyat tu? Jadi kita seseolahnya mempelajari bahasa Arab ni kita pusing jauh lah. Kita seseolahnya tawaf kan. Kita nak pergi ke satu tempat tapi kita pusing punyalah jauh baru sampai. Baru sampai. Dan saya dah pusing lama jauh ni, dah bertahun-tahun pusing-pusing ni. Dah umur saya dekat 30 ke atas ke 40, dan sekarang ni dah 40 lebih dah kan. Barulah saya nampak bahasa Quran tu. Je lambat lah jadinya. Lambat kan. Lambat kita dapatkan dalam bahasa Quran tu.
Jadi saya sebenarnya tak nak maknanya bukan tak nak kita punya pelajar-pelajar kita mendapat kesusahan sampai macam kita ni. Jadi kita nak cuba pemudahkan, ya, mempermudahkan supaya bahasa Arab ni kita dapat, di samping kita dapat bercakap, kita juga dapat memahami kalamullah yang menjadi sebagaimana fungsi kita tadi, iaitu asas dalam pembelajaran bahasa Arab ni ialah kita nak memahami kalamullah tanpa kita perlukan terjemahan. Kita perlu kita baca dan kita faham, kita dapat hayati, dapat tadabbur maknanya. Jadi lambat kita pusing itu kan. Kadang-kadang tu saya tak bersetuju juga, ada yang kata nak tafsir Quran ini kena ada ilmu balaghah dulu, jinas, kinayah, ilmu kalam, ilmu apa. Jadi banyak sangat syarat-syaratnya tu. Kita sebenarnya bukan nak tafsir Quran. Kita nak faham saja, nak faham macam kita faham melalui terjemahan, kita juga nak faham melalui kosakata dia, tata bahasa dia. Itu je sebenarnya, bukan nak tafsir. Quran tu sudah ditafsirkan lama dah. Berpuluh-puluh jilid, beratus-ratus, beribu-ribu jilid. Ulama kita sudah tafsirkan sejak daripada dulu sampai hari ini kan. Jadi kita tak perlu lagi tafsir Quran, kita hanya nak memahami. Kadang kita tak faham menafsirkan Quran. Jadi menafsirkan Quran tu suatu benda yang besar. Menafsirkan Quran tu bukan semua orang boleh tafsirkan Quran. Cuma kita bagi orang awam dan pelajar-pelajar agama dan juga pelajar bahasa Arab yang ada depan saya ni, sekurang-kurangnya kita memahami. Al-fahmu, itu yang kita naknya. Al-fahmu maknanya tahu perkataan tu letaknya macam mana, asalnya macam mana, i'rabnya macam mana dalam Quran tu. Itu yang kita naknya. Untuk mentafsirkan makna Quran, makna di sebalik, makna tersirat, makna tersurat, itu bukan kerja kita tu. Saya rasa itu daripada 1,000 orang mungkin seorang dua je yang boleh dapat benda tu kan. Jadi kita nak faham Quran saja, nak faham Quran. Maknanya daripada kita baca Quran tu tak nampak langsung kata orang gelap. Kalau tengok langit tu gelap ya kan, nampaklah juga bintangnya. Begitulah kan. Bintang-bintang pula kita nampak sekaligus je. Tak tahulah bintang tu apa, bintang Zuhal ke bintang Mustari. Itu peringkat lain pula. Tapi kita nampak bintang lah maknanya. Nampak bulan bintang. Alhamdulillah. Tapi daripada gelap langsung, kita faham dah. Jadi saya rasa kan, asas yang paling penting kalau kita nak bagi bahasa Arab ini pendapat saya lah. Jadi kawan saya ada yang lebih kepada komunikasi dulu, bagi seorang cakap dulu sebagainya. Bagi pendapat saya, untuk orang awam dan untuk guru-guru bahasa Arab yang bakal-bakal guru bahasa Arab ni, saya ingat benda yang pertama yang perlu kita kuasai ialah bahasa dalam Quran tu. Itu jadi keutamaannya. Untuk orang awam pun sama juga. Kalau boleh kita beri dia orang bahasa dalam Quran tu. Kalau nak ajar dia orang tata bahasa, gunakan ayat-ayat Quran, tak apa, guna ayat Quran tak apa. Sebab kalau kita guna perkataan yang luar daripada Quran tu, kadang-kadang tu dia orang ni tak guna pun, jumpa sekali tak jumpa lagi dah perkataan tu. Dalam Quran ni akan jumpa lagi. Jadi kita utamakan contoh-contoh dalam Quran tu. Saya ingat kalau fi'il mudhari' na'budu, iyyaka na'budu fi'il mudhari' kata mudu. Iyyaka nasta'in tu fi'il mudhari', fi'il madhinya ista'ana, yasta'inu, iyyaka na'budu. Dia dapat faham dia tu, dia akan seronok. Lepas tu jumpa lagi dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kenapa kat sini a'budu, dekat sana na'budu? Ini fi'il mudhari', dekat sana kenapa na'budu, kat sini a'budu? Dia punya pelaku dia, fa'il dia berubah. Dekat sana ana, dekat sini nahnu. Macam tu. Kalau dapat benda tu kan, dia akan seronok sangat. Baru dia nampak terpijak bahasa Arab tu kat dia orang. Lepas tu dia orang belajar lagi kan. Akhirnya kalau dia orang rasa aku dah dapat asas ni bahasa Arab Quran ni, dengan qawaid, dengan i'rabnya, dengan kosakatanya, alhamdulillah saya faham sikit tu. Saya sekarang ni nak upgrade sikit diri saya untuk bagai boleh bercakap. Boleh bercakap, ada modul baru pula, ada modul lain pula masa tu. Jadi biar asas dia kat situ. Apa yang berlaku di dalam pengajaran bahasa Arab kita dekat Malaysia ni biasanya macam ni. Dia orang belajar bahasa Arab sampai sebulan dua dia berhenti, stop. Syahid. Jadi tak sempat apa. Yang Quran pun tak dapat, yang komunikasi pun tak dapat. Jadi tak dapat dua-dua sekali. Kalau kita guna Al-Quran tu, kurang-kurangnya dia tak dapat yang komunikasi, cakap pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Dia dapat faham bahasa kitab suci Al-Quran sikit sebanyak, boleh tak banyak kan? Alhamdulillah, itulah satu injaz, satu sumbangan yang besar tu kalau kita dapat buat tu kan. Itu idea saya sebenarnya dulu. Idea saya berkenaan dengan pengajaran bahasa Al-Quran dulu. Kita utamakan, kita beri bahasa Al-Quran dulu. Beri tata bahasa melalui Al-Quran dulu. Kosakata pun kosakata yang dalam Quran dulu. Itu bagi orang yang ajam lah, orang bukan Arab. Kalau orang Arab ni dia automatik dia dapat bahasa dia. Bagi kita orang ajam ni, kalau kita bagi kepada
kepada orang ajam, contohnya kuratul qadam. Oh, kuratul qadam, bola sepak. Mungkin kata bola sepak tu dalam Quran pun tak ada kan? Dalam Quran pun tak ada. Dalam dalam modern Arabic ya. Dalam khabar Arab ada kata qadam, tapi dia tak akan jumpa perkataan tu kalau dia tak betul-betul berkecimpung di dalam Arab ni, dalam negeri Arab ataupun khabar Arab kan. Jadi lambat perkataan tu dia dapat. Sebab perkataan tu dijumpai sekali tak jumpa lagi. Tetapi kalau kita bagi wakil tu dalam Quran dulu, dia akan jumpa banyak kali. Alhamdu tu berapa kali? Alhamdu. Lepas tu dia akan jumpa wa ba'ashul maqamam mahmud. Mahmud pun daripada alhamdu. Lepas tu dia jumpa innaka hamidum majid. Hamidum daripada alhamdu juga. Jadi dia akan dapat kat situ alhamdulillah besar makna dia. Jumpa orang nama dia Muhammad. Muhammad pun daripada alhamdu juga. Jumpa orang nama Mahmud. Mahmud pun alhamdu juga. Jadi dia dapat connect di antara patah-patah perkataan tu kan, dan semuanya relate dengan Al-Quranul Karim. Jadi dia nampak perkataan tu digunakan dengan meluas kan. Jadi dia tak akan lupa dan terus ingat benda tu. Saya pendapat saya macam itulah. Jadi dengan sebab itulah, ini pendapat saya ya. Saya ni pendapat ni saya jarang bercakap ni. Saya ingat dalam webinar ni saya tak apalah, saya kalau dia setuju boleh beritahu. InsyaAllah ini pandangan saya dan pengalaman saya dalam masyarakat ni, saya rasa sebab itulah benda yang pertama yang perlu dihadam oleh pelajar bahasa Arab dan juga guru-guru bahasa Arab. Guru-guru bahasa Arab kita ni kan, benda yang pertama yang perlu kita hadam ialah konsep kata dasar ataupun dia panggil kata dasar Al-Quran. Sebab bahasa Al-Quran ini dia sebenarnya bahasa yang bersistematik. Dia bukan bahasa yang keluar-keluar gitu tak. Dia adalah bahasa yang disusung dengan begitu sistematik berdasarkan kata dasar kan. Itu kita kena kuasai benda ni dulu untuk menguasai vocabulary. Jadi daripada Al-Quranul Karim tu kita latih pelajar kita, latih diri kita untuk memahami konsep kata dasar. Jadi sistem kata dasar ni saya rasa penting untuk kita kuasai lah. Sebab saya ada buat beberapa interview dengan pelajar lepasan STAM, lepasan SPM kan, untuk ambil program di UAE ni. Jadi saya uji dia orang sebenarnya tak faham sistem kata dasar kan. Jadi untuk menguasai bahasa Al-Quran, pembelajaran pertama yang perlu kita beri kepada dia orang, kita test dia orang, pastikan dia orang memahami sistem kata dasar. Sistem kata dasar Al-Quran tu. Saya ingat kalau dia dapat menguasai sistem kata dasar ni, banyak menyelesaikan masalah. Contoh sistem kata dasar tu macam saya sebut tadi. Perkataan Mahmud contohnya, ha mim dal tu kata dasarnya kan, ha mim dal. Keluar daripada perkataan itu juga ha mim dal, Ahmad, Muhammad, Hamid kan, alhamdu yang kita baca setiap hari 17 kali tu, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya datang daripada kata dasar ha mim dan dal. Dan makna-maknanya adalah puji itu je. Jadi perubahan dia punya root tu, kalau pelajar tu dapat menguasai satu root itu, ha mim dal, dia dah banyak perkataan dalam Quran tu dia dah dapat lalui. Cuma dia kena belajar sikit je sistem kata dasar. Macam mana kata dasar tu dipecah-pecahkan. Jadi menguasai sistem kata dasar dalam nahwu. Ini kaedah atau tata bahasa yang pertama yang saya rasakan kalau pelajar tak melalui sistem kata dasar ni, dia akan lost. Dia akan merayau, pergi tak pandai-pandai sampai sudah. Jadi sistem kata dasar ni saya dah buat kajian lama, 5 tahun saya buat. Saya test dengan pelajar dan saya dapati sistem kata dasar ni kalau pelajar tu tak kuasai, dia akan menghadapi masalah dalam mempelajari bahasa Arab, lambat belajar bahasa Arab. Jadi dia mesti menguasai sistem kata dasar. Ada buku yang saya buat dah lama dah 5-6 tahun lepas. Buku tu saya buat kajian sikit, lepas tu saya bukukan dia punya kaedah tu, saya namakan dia kaedah kata dasar Al-Quran. Macam mana kata dasar tu kita bagi sesimpel saja, bagi untuk orang permulaan, bukan untuk peringkat yang lanjutan, tak, peringkat permulaan. Sistem kata dasar ni yang pertama saya tekankan sikit kalau nak dapatkan buku tu boleh cari kat internet sebagaimana yang disebut penguji tadi. Buku tu tajuknya ialah kata dasar Al-Quran. Ada dekat saya ingat ada penerbit jual dekat Shopee pun ada, dekat internet pun ada kan. Kata dasar Al-Quran tajuk buku tu. Ada lebih kurang 200 muka surat. Okey, baik. Keajaiban ya. Tapi saya nak bercerita sikit macam mana kata dasar ini ataupun tata bahasa yang terlibat dengan kata dasar ini membantu
pelajar-pelajar kita mendapat vocabulary. Sebenarnya nak bagi tahu ya, sebenarnya masalah pelajar-pelajar bahasa Arab kita ni bukan masalah nahwu, bukan masalah saraf, bukan masalah apa sebenarnya. Masalah dia orang adalah vocabulary sebenarnya. Vocabulary itu maknanya makna kalimah. Kaifa nutqu biha, ma'naha, wa kaifa tawzifuha fil jumlah sahihah. Itu makna mufradat tu. Itu makna vocabulary. Vocabulary itu ataupun kosakata tu adalah perkataan. Perkataan apa kan? Makna dia apa? Nak guna macam mana? Nak sebut macam mana? Bahasa Arab kena sebut. Yang pertama, perkataannya apa? Nak sebut macam mana perkataan tu? Maknanya apa? Nak guna macam mana? Ada 4 ciri tu. Maknanya vocabulary. Mufradat. Kalau orang tanya kita, apa maksud mufradat? Mufradat ia ma'nal kalimah wa kaifa nutqu biha, ma'nal kalimah wa kaifiyatun nutqu biha wa kaifa tawzifuha fil jumlah. Bagaimana nak letak dalam ayat? Macam mana penggunaannya dalam ayat? Ia kan mufradat. Itu bagi mufradat tu. Jadi masalah kita adalah menguasai mufradat. Masalah pelajar kita menguasai mufradat. Jadi dengan memahami sistem kata dasar ni, kita akan dapat insya-Allah mengatasi masalah mufradat dengan cara yang mudah. Okey, yang pertama saya nak terangkan sikit beberapa perkara berkenaan dengan kata dasar ni. Yang pertama, kata dasar dalam Quran. Kita bercakap dalam Quran ya. Dalam modern Arabic ni kita belum membincang lagi, kita tumpukan dalam Quran. Sebagaimana webinar kita hari ni kita tumpu pada dalam Quran. Dalam Quran keseluruhannya, kata dasar bagi setiap perkataan itu, dia akan ada 3 saja. Akan ada 3. Itu yang patut keajaiban dan keindahan yang tidak ada pada bahasa lain. 3. Ada juga 4, tapi jaranglah ada 4 tu, jaranglah. Kalau ada 4 pun dia berulang daripada perkataan yang sama. Kalau ada 4 pun, zalzala, alam 2 kali. Ini biasanya 3. Biasanya 3. Kata dasar tu dia akan mempunyai 3 huruf. Ini kan tidak ada dalam bahasa lain. Kata dasar. Contoh kata dasar kan. Saya ambil contoh kata dasar kan. Kata dasar contohnya, kata dasar perkataan qalaba kan. Qaf lam ba. Ini kata dasar qaf lam ba ni kan. Qaf lam ba. Itu kita kata kata dasar. Dia kata dasar ni dia belum ada makna tau. Dia ni macam bahan kita katakan bahan mentah. Dia tidak ada makna qalaba, tak ada makna. Qaf lam ba. Sebab tu dia asing-asingkan sebab dia belum ada makna. Kalau kita gabungkan qalaba, apa boleh ada makna? Qalaba, membalikkan kan. Tapi qaf, asingkan lam, asingkan ba, dia akan memberi makna. Dia tak ada makna sebenarnya, tak ada makna. Cuma dia kata dasar saja. Kata dasar ni walaupun dia tidak ada makna, dia ada base meaning dipanggil. Tu base meaning. Base meaning tu maksudnya makna asas. Kalau jumpa dalam Quran, dia ni cara kita nak menguasai vocabulary dalam Quran kan. Kalau kita jumpa dalam Quran tu, perkataan yang kata dasarnya qaf, lam dan ba, maknanya balik. Itu selesai masalah. Maknanya balik. Ingat gitu je. Jumpa perkataan qaf lam ba. Contoh, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Waw nun di hujung tu buang, min nun di hujung dibuang, tinggalnya qaf lam ba. Qaf lam ba tu kata dasarnya maknanya balik. Memang maknanya balik pun. Itu dia. Walaupun pada peringkat asasnya kita belum belajar lagi ismul fa'il ke, jamak muzakkar salim ke, alif lam, belum belajar lagi, tapi kita dah boleh dapat base meaning dia. Itu peringkat pertama. Peringkat pertama kena buat macam tu. Maknanya kita kena kuasai kata dasar. Nanti saya bagi tahu berapa kata dasar dalam Quran dan berapa yang berulang dan apa yang perlu kita kuasai dan bagaimana kita nak gunakan kata dasar tu untuk kita guess the meaning. Sebab mempelajari bahasa ni sebenarnya ada satu benda yang penting ialah guessing. Guessing tu maksudnya kita ramalkan makna dia. Kita tak tahu, kita jumpa perkataan tu kita nak ramal makna apa katnya. Tahu kata dasar dia tu. Maknanya dia boleh membantu. Tapi dalam Quran kita belum rojok Al-Quran lah, rojok tafsiran, rojok terjemahan lah, takut silap faham, tapi kita boleh membantu, boleh agak makna. Betul lah. Aku dah agak dah makna dia. Jadi gitu. Kalau jumpa dalam Quran, qaf lam ba, dia akan makna balik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa baca naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Suci Tuhan yang memudahkan
memberi kemudahan kepadaku untuk guna kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kami sudah pasti akan kembali kepada Tuhan. Oh, Masya Allah, kembali kepada Tuhan. Jadi qalaba ni, kita belum tahu lagi kat mana duduk munqalibun. Duduk kat sini kan? Duduk kat sini munqalibun. Tapi tak ada kat sini. Dia munqalibun ni, dia duduk ada fa'il madhi, dia fa'il mudhari'. Dia jadi munqalibun tu, dia ada 2-3 peringkat lagi kat situ. Tapi peringkat-peringkat tu saya dah terang dalam buku tu, dia ada peringkat-peringkat dia sampai kepada inqalaba, sampailah munqalibun. Ada dalam buku saya pemudahkan benda tu insya-Allah. Jadi jumpa perkataan yang kata dasarnya qaf lam ba, dalam kepala kita balik. Qalaba balik, qallaba membalik-balikkan, taqallub pergi balik. Kita balik ke tu? Inqalaba balik, qalbun. Qalbun pun hati kan? Hati. Sebab tu para ulama kita, dia kata summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Nah, hati itu dinamakan qalb kerana dia terbolak-balik. Dia berubah-ubah, terbolak-balik. Jadi daripada kataan taqallub, bolak-balik. Hari ni sedih, hari ni happy. Oh, alhamdulillah happy hari ni. Esok sedih pula. Ya. Lusa tak ada mood pula. Lepas tu kembali kepada happy balik. Jadi hati kita ni dia tak tetap kan. Sebab tu lah kita kena baca berdoa. Tak apalah, kita kata hati kita ni kalau bab-bab lain tak apalah, tak tetap ya. Nak sedih hari ni, nak duka cita besok, nak gembira lusa, tak apalah. Tapi dalam bab agama, biarlah tetap hati kita ni dengan agama dan agama Islam kita. Sebab tu kita kata ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sebab hati tu betul balik. Sebab itulah daripada keluar perkataan qalbun ni keluarlah perkataan qalaba ni keluarlah perkataan qalbun. Itu dia. Jadi menguasai kata dasar dan makna basic dia panggil base meaning itu amat penting. Base meaning amat penting. Sangat penting. Itu pengalaman saya belajar bahasa Arab kan. Perkataan Arab ni kadang-kadang satu base meaning, satu kata dasar, dia ada banyak anak-anak dia. Tetapi yang dalam Quran masih terhad. Sebab itu kita cuba nak galakkan pelajar-pelajar baru yang nak belajar bahasa Arab ataupun guru-guru yang baru training untuk menjadi guru bahasa Arab ni, kalau bolehlah kita kuasai kata dasar ni. Dan makna-makna yang keluar daripada kata dasar tu, kita boleh kaitkan. Utamakan dulu kata dasar dalam Quran. Kenapa? Sebab kata dasar Al-Quran ni masih lagi limited, masih lagi tak banyak, tak berkembang. Apabila kita dah pergi kepada modernized Arabic, dia dah berkembang dah berkembang laut dah, berkembang jauh dah. Dah berkembang teruk dah. Tetapi dalam bahasa Quran dia masih limited lagi. Kalau qalaba ni kat sini je. 1, 2, 3, 4, 5 perkataan je. Kalau pergi kepada modernized Arabic, pergi kepada kamus. Kalau tak percaya, pergi kepada kamus Dr. Abdul Rauf. Dr. Abdul Rauf ada kamus dia. Cuba pergi kepada qaf lamba. Saya ingat kat 2 page ataupun lebih daripada separuh. Banyaklah 2-3 page juga tu. Bicara tentang qalaba. Lepas tu ada perkataan-perkataan lain. Maklub. Perkataan maklub tu tak ada dalam Quran. Maklub. Apa maksud maklub? Maklub. Pernah dengar tak? Tak apa, kita jenaka sikit. Bapa ni belajar bahasa Arab sampai kita tahu. Pernah dengar tak cerita Juha? Cerita Juha. Juha kan. Juha tu dia naik himar. Dia yarkabu Juha al-himar bil maqlub. Dia kata Juha itu naik keldai bil maqlub. Apa maksud maqlub tu? Agak-agak je dalam Quran tak ada tu makhluk tu. Okey, saya tulis ya. Yarkabu rakiba. Rakiba Juha. Juha ni inilah yang jenaka tu kan. Rakiba Juha al-himarahu bil maqlub. Allahu Akbar. Makhluk ni macam modernized Arabic lah sikit. Modernized Arabic lah. Mana tak modernized sangat. Tapi perkataan ni tak ada dalam Quran. Tapi rootnya ada dalam Quran. Rootnya qalaba ada dalam Quran. So boleh kita agak Juha menunggang. Rakibah dah tahu dalam Quran ada kan. Irkam ma'ana wala takum minal. Dalam Quran kita jumpa irkam ma'ana wala takum ma'al. Cerita Nabi Nuh dengan anak dia. Rakibah Juha ni. Apa Juha ni nama orang. Himar ada dalam Quran himar.
kamasalil himari yahmilu asfar. Ada himar Al-Quran. Tengok tu. Ni kata ni luar daripada Quran ni. Bil makhluk. Mana makhluk pula ni? Makhluk dalam Quran tak ada dalam Quran. Qalbun inqalabah tak ada. Tak ada dalam Quran, tapi ada dalam penggunaan moden. Moden ada. Moden ataupun luar daripada Quran ada makhluk. Apa maksudnya juha raqiba juha himarahu bil makhluk? Apa maksudnya makhluk tu? Tengok masa Quran tadi yang kita dapat Al-Quran ini ya. Ini je. Tapi kita boleh agak dah makhluknya balik bolak-balik kembali balik jantung. Maksudnya apa agaknya? Apa maksudnya juha tunggang keldainya dengan terbalik? Maksudnya? Macam mana nak faham ni kan? Tanpa tengok kamus. Tengok kalau pergi kepada kamus ada terang, jumpa dah tu perkataan makhluk tu. Tapi kita nak cuba guess. Apa dah? Yang dalam Quran kita dapat dah basic dia tu. Qalaba ni maknanya terbalik. Jadi mungkin maksudnya juha tunggang keldai dengan terbalik. Macam mana tunggang keldai terbalik? Tak faham lah. Okey, betul kan? Tapi kita dah agak dah mana terbalik maknanya. Tulis sikit kat sini ya. Raqiba juha himarahu bil maqlub. Contohnya kan. Macam mana? Macam ni bil maqlub. Hakaza. Makhluk maksudnya gini. Hadza bil maqlub. Hakaza. Raqiba juha himarahu bil maqlub. Jadi kita dapat faham makhluk tu kan. Ya, cerita lawak jenaka je tu. Ada tu saya sengaja ambil perkataan makhluk tu. Ada satu jenaka dia kata kharaja juha min baitihi wa raqiba himarahu bil maqlub. Fara'ahu ahadu jiranihi wa sa'alahu, ya juha limaza tarkabu al-himara bil maqlub? Faqala juha, maza af'alu ya sayyidi? Fa inni azhabu ila as-suq wa huwa yuridu an yadhhabu ila al-haql. Yani ana azhabu ila as-suq. Atau apa nama ni, keldai tu nak pergi ke pasar, saya pula nak pergi ke kebun. Jadi terpaksa saya tunggang dalam keadaan terbalik. Itulah Juha kata. Tapi lauk jenaka bodoh. Tapi cerita Arab kata kan. Kenapa tunggang keldai terbalik? Sebab keldai nak pergi ke pasar, saya pula nak pergi ke kebun. Itu contohnya. Jadi pastilah tunggang terbalik. Padahal akan sampai ke keldai tu juga. Tak apalah tu kan, ini lauk jenaka saja. Jadi dapatlah perkataan makhluk tu. Sekarang ni ada satu istilah baru. Istilah penjedikan baru, dia panggil at-tadrisu bil maqlub. At-tadrisu bil maqlub. Apa benda pula tu? Pengajaran. Itu modernized Arabic tu. Modernized Arabic. Jadi gunakan dalam research sekarang ni. Research, educational research. Dia ada satu istilah nama dia al-maqlub. At-tadris al-maqlub. Ataupun dia panggil al-faslu al-maqlub. Al-faslu tu kelas, al-maqlub tu apa? Kelas terbalik. Ya, ada satu strategi baru pembelajaran dibuat secara terbalik. Ni kelas terbalik, bukan kelas tu dia terbalik tak, kursi naik atas tak, bukan. Maksudnya sepatutnya guru mengajar, lepas tu bagi kerja rumah. Kan? Lepas tu buat ke rumah. Okey. Sekarang ni maqlubnya ialah bagi kerja rumah dulu, baru dia datang belajar. Gitu. So dalam kelas ni untuk discussion dia. Untuk nak belajar tu buat kat rumah je. Sebab sekarang ada YouTube, boleh belajar sendiri melalui YouTube, boleh tengok orang mengajar kat YouTube sebagainya. Datang kelas buat latihan dan discussion. Jadi itu nama dia kelas terbalik. Itu dia mengajarkan masuk makhluk. Jadi daripada situlah kita dapat banyak perkataan, tapi asasnya adalah Quranul Karim. Masya-Allah, Quranul Karim. Macam sistem yang saya belajar dulu, saya dapat makhluk tu dulu. Saya dapat makhluk tu dulu kadang. Ya, dalam Quran tu belum dapat lagi. Jadi lambat jadinya. Jadi saya nak menyerulah supaya kita bagi asal Quran tu, insya-Allah. Bagi asal Quran tu. Bahasa di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Mulakan dengan kata dasar ni. Itu contoh yang satu perkataan tu yang saya bagi ni, satu perkataan iaitu qaf lam ba. Dan banyak lagi ya. Okey. Dan sistem kata dasar ni saya ada share satu file kan, share satu file.
Saya ingat saya share kepada Dr. Rahimah tadi ya. Dr. Rahimah boleh dapatkan Dr. Rahimah ya. Ini punya saya ada senaraikan. Ini berdasarkan kepada peramatan saya. Orang lain dia lain dia buatnya. 500 150 kata dasar Quran terpilih. 150 ni adalah kata dasar yang paling kerap dijumpai dalam Quran. 150. Keseluruhan kata dasar dalam Quran, keseluruhannya lebih kurang 1000 ataupun lebih kurang 900 hingga 1000 gitulah kata dasar di dalam kitab suci Al-Quran tu. Dia lebih kurang ada kata dasar dia. Maksudnya kalau perkataan qaf lam ba tu dikira satu ya. Bawah tu ada anak dia kan, dia beranak kan. Kalau kita dapat tangkap mak dia, dapat tangkap anak dia. Itu dah kalau nak mengorak anak dia, nak pinang anak dia, tangkap mak dia dulu. InsyaAllah dapatlah anak tu. Jadi kalau dapat qalaba tu, kita akan dapat berapa orang anak tu? Banyak tu. Banyak nama anak tu. Yang lain tu guess je. Dapat mak dia, guess the meaning. Yang lain tu kita dapat melalui guess saja. Betul. Senang. Kalau tak kan, kalau kita nak hafal semua perkataan tu banyak tu. Jadi nak tak nak kita kena buat. Dipanggil jalan sistem pendidikan, dipanggil metakognitif. Metakognitif maknanya kita kaitkan perkataan tu dengan makna-makna yang pernah kita jumpai. Maknanya qalaba tu kita kaitkan dengan hati, dengan apa. Jadi dapat kuasai kata dasar, dapat kuasai dia punya makna-makna yang bawah tu dengan mengaitkan makna asas dia tu. Gitu. Jadi 150 kata dasar ni yang saya senaraikan ni, kata dasar ni semua dalam Quran. Dalam Quran. Dalam modern Arabic, kalau dalam Quran tu dia ada 6 anak. Tapi dalam modernized Arabic dia boleh sampai 20 anak dia. Itu dia. Dahsyat tu. Kalau dalam Quran 5-6 je ataupun 2-3 je dia punya anak dia. Kalau modernized Arabic dah 100,500 tahun kan. Dah beranak banyak dah. Banyak dah beranak dia. Banyak dah. Dengan makna bomnya lagi, dengan makna kapal terbang. Kalau perkataan ta'irun contohnya, ta'irun dalam Quran. Ta'irun kan? Tayara, kata dasar tayara. Ada tak sini kata dasar tayara? Tayara. Kata dasar tayara tu, ada kata ini tayara mungkin saya tak masukkan tayara tu. Tak apa, kata-kata tayara tu contohnya dalam bahasa Arab. Tayara tu maksudnya terbang kan? Dalam Quran, tarmihim bihijaratin apa namanya, wa arsala alaihim tayran ababil. Tayr mana burung kan? Tayrun mana burung. Daripada perkataan burung itulah keluar tayrun. Modern Arabic jadi tayyar, juru terbang. Tayaran al-Malizi, tayaran Malizi, penerbangan kapal terbang tu, airline tu, apa namanya, tayyar kan. Dan berbagai keluar daripada situ juga. Keluar daripada modern Arabic keluar dari situ. Jadi saya 150 ini kalaulah ya laitani ya laitani kalaulah anda semua dapat kuasailah benda ni. Dapat kuasailah. Saya ingat insya-Allah. Cara nak menguasai dia macam saya sebut tadi lah. Kita ambil satu perkataan, contoh perkataan apa saya bagi tadi? Qalaba kan? Qalaba tadi. Perkataan qalaba, qaf lam ba. Ada kat sini, adalah kat sini lah salah satunya. Qalaba. Contohnya kita ambil qalaba. Qalaba ni kan. Jadi kita kuasai qalaba, tengok makna dia. Qalaba balik terbalik. Kembali balik, jantung sebagainya. Lepas tu letak dia punya makna base dia. Balik. Balik tu makna base. Yang lain tu kita kait-kaitkan je. Macam mana hati tu jadi balik sebab hati terbalik-balik. Ini kembali balik, ini pergi balik, ini jadi kita kait-kaitkan dia jadi balik. Jadi makna asasnya apa dia? Makna asasnya balik. Ni balik ni. Ba lam qaf. Cuba sebut dalam bahasa Melayu. Balik. Bahasa Melayu kita ambil rupanya. Bahasa Melayu kita ambil perkataan balik ni, tapi dia ambil terbalik. Dia ambil terbalik. Mana dia ambil terbalik tu? Sepatutnya balik kan? Betul tak? Nampak tak tu dia punya bahasa Melayu kita ambil perkataan ataupun kata dasar balik ni kan? Qalaba ni. Kita punya ambil terbalik. Ba lam qaf. Sebutnya balik. Tapi sebut balik qaf. Tak apalah, terbalik dekat tu. Tapi saya ingat orang Kelantan betul lah. Orang Kelantan betul lah. Kalau balik kampung orang Kelantan panggil apa ya? Ingat tak? Apa Ustaz Abdul Rauf? Kalau Kelantan kan. Apa panggil apa tu? Balik kampung. Orang Kelantan panggil balik kampung. Saya balik kampung. Dia panggil apa? Alah lupa.
Biasa kelik Ustaz. Kelik, kelik. Kelik, kelik. Kalau kelik, betul lah. Dia baca qaf dulu. Qaf, lam, ba, sebutnya. Kelik. Tu dia orang Kelantan betul. Kelik. Kelik. Saya mau klik Kelantan. Klik maknanya dia baca klik tu. Maknanya gitulah. Kita dah dapat satu dia punya tu kan. Dapat satu. Kita rasa tu dah banyak dapat tu. Kaya dah tu. Susah tu satu tu. Banyak lagi contoh yang lain kan. Okey. Okey, baik. Dan kita ada berapa tu lebih kurang? Saya kata tadi. Kita ada lebih kurang 150. Ini pilihan saya pilih yang ni. 150. Jadi 150 tu kalau tak kedekan satu kata dasar ni kan. Satu kata dasar ni ada anak 6. So 150 kali 6. 150 dah kali 6. 160. Kita kali tengok. Tengok ambil kalkulator. 150 setiap kata dasar tu at least dia ada 6. Contohnya kata 6 lah kan. Kali dengan 6. Wah, 900 dah. Dapat 900 perkataan dah. Ni baru 150. Kita ada lebih kurang 900 kata dasar yang ada dalam Quran. Tapi yang berulang, yang banyak kali berulang, yang ini. Yang ni. Okey, senang insya-Allah tu. Contohnya perkataan kata dasar al-hamzah mim nun. Hamzah mim nun. Apa yang makna yang keluar daripada hamzah mim nun contohnya kan kita kata. Hamzah mim nun. Kita pergi dapat buku saya lah. Saya ada buku saya tu. Tapi siapa-siapa yang dapat buku tu boleh tu nanti ya. Saya nak share. Saya nak bagi percuma je sebenarnya tu sebenarnya. Tapi penerbit dia kadang-kadang tu dia apa nama ni? Hak cerita tu susah sikit. Tak apa. Buku contohnya lah. Ini adalah buku yang saya terbitkan untuk kata dasar dan saya senaraikan sini semua kata dasar Al-Quran. Dan kata dasar Quran ini dalam Quran saja ya. Saya tak keluar daripada Quran ya. Macam yang kamu Dr. Rauf dia modernize ya. Modernize. Bagus tu kamu tu. Masya-Allah. Mudah-mudahan itu fi hasanati Dr. Rauf wa zumalaihi insya-Allah. Taib. Contohnya kat sini kan amanah kan. Okey, kata dasarnya amanah. Saya buat siap ni sebab lama saya buat ni buku ni, lama saya buat. Tapi saya tak pandai promote. Macam mana tak pandai promote? Tak pandai nak promote diri sendiri. Silap tu. Tak pandai kan nak keluarkan buku ni ke pelbagai orang awam supaya dapat manfaat. Okey, contohnya perkataan ni kata dasar hamzah minun. Kita nak contohnya satu. Okey, satu. Yang anak ada 5 anak dia. 1 2 3 4 5 anak. Okey. Kata dasar ni saya tandakan dia dengan perasan tak ni dia punya apa nama ni? Ini punya bar kan macam telefon punya bar kan. Kalau 2 bar lemah sangat, kalau 4 bar tu laju tu. Maxis 4 bar. Laju tu. 4 bar ni kan. Maknanya perkataan ataupun kata dasar ni digunakan dalam Quran secara kerap. Digunakan dalam Quran secara kerap. Maknanya dalam Quran tu hampir setiap surah ada. Setiap juzuk ada lah. Kata dasar ni memang ada banyak digunakan Quran sampai ribu-ribu dalam Quran digunakan. Kalau kita dapat faham hamzah mim nun ini kata dasar ni, kita dapat faham beribu-ribu perkataan dalam Quran. Beribu-ribu. Satu juzuk surah Baqarah saja. Saya ingat mau 4,000 perkataan ataupun kata dasar hamzah mim nun ni ada, tetapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Bentuk berbeza. Cuma bentuk yang berbeza itulah yang perlu kita kuasai. Itu dia. Kuasai dia. Kenapa dia berubah jadi gini, jadi mana gini, berubah gini jadi mana gini. Itu namanya saraf dalam pengajaran saraf kan. Tapi kita kena belajar benda tu. Contohnya tengok makna aja. Aminah maknanya percaya. Amanah amnun keamanan. Amanah percaya beri keamanan. Iktamana beri amanah. Jadi apa agaknya makna asas ataupun base meaning bagi perkataan ni ya, supaya kita dapat kumpul semua dalam satu makna. Apa agaknya? Base meaning dia mungkin percaya kot percaya kan? Percaya. Percayalah. Jadi dia percaya kat sini. Tulis kat sini percaya. Hamzah mim nun. Percaya. Tulis dekat kita punya tu tadi. Dekat kita punya apa tadi? Hamzah mim nun maksudnya percaya. Yang lain tu kita letaklah kepada kita je. Percaya ada keluar amanah daripada percaya. Macam mana nak kaitkan percaya dengan amanah tu? Nak kaitkan macam mana percaya dengan amanah tu? Amanah ialah kepercayaan kita kepada orang. Trust. Amanah tu adalah trust. Belief. Iman itu ialah belief. Aman. Kenapa kita aman? Apa kaitan aman dengan amanah?
percaya, ada kaitannya. Api negara itu aman, api negara itu percaya. Orang percaya kepada nak keluar rumah, nak pergi mana percaya, nak letak duit kat mana percaya, nak berniaga pun percaya. Jadi aman negara itu, aman. Amanah beriman. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih, beriman. Amanah beri keamanan, ada juga. Wa amanahum min khauf liilafi quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khair. Beri keamanan. Yang surah amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun itu percaya, iaitu memberi keamanan. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillah. Tumina memberi amanah, amanatahu falyattaqillah rabbah. Banyak tu. Wa idza amina ba'dhum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wattaqillah. Tengok dalam satu ayat kumpul tiga-tiga sekali. Ya Allah, alangkah kayanya Al-Quran Karim, comelnya tu sunnahnya kan. Ya Allah, falyu'addil ladzi fa idza amina ba'dukum ba'd. Apa kita ambil ayat tu kan? Saya seronok pula ayat tu kan. Tuliskan ni. Wa in amina ba'dukum wa in amina ba'dukum ba'dan. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Kita baca sama ni. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya Allah, tiga perkataan amanah kat sini. Amina, tumina, amanah, semuanya datang daripada percaya. Semuanya datang daripada percaya. So bentuk beza. Kalau amina maknanya rasa aman. Amina rasa aman. Tumina diberi amanah, amanahnya. Kalau merasa aman, anda merasa aman, percaya kepada satu sama lain, maka orang yang diberi amanah itu hendaklah ia menunaikan amanahnya. Ya Allah, semuanya daripada duduk yang sama. Indahnya kan? Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ya Allah, cantiknya kan? Dia punya susunan ayat dan juga dia punya root perkataan aminah tu disusung di dalam satu ayat yang begitu indah sekali kan. Fa in amina ba'dukum ba'dan. Itu kan tak dapat dikecapi, tak dapat dirasai keindahan ayat tu, malaikat kita yang menguasai kata dasar dan makna tu. Ya Allah, aminah. Tapi kena belajar lagi lah ni aminah ni. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina. Macam mana jadi tumina pula tu? Kena belajar 20 kaedah yang saya bagi tahu dalam buku ni ada. Amanatahu waliyattaqillah. Allahu akbar. Wah, cantik sungguh. Jadi nak kita kena kuasai ni, baru kita dapat menyelami keindahan bahasa Al-Quran Karim tu. Tuan Pengerusi, saya nak tanya berapa minit tinggal lagi ni? Kita nak supaya kita tak makan masa Dr. Rauf. InsyaAllah kita nak dengar manfaat daripada Dr. Rauf kapan insyaAllah. Ada berapa minit tu bagi kat saya insyaAllah? Kita ada lagi 4 minit. Kita ada lagi 20 minit. 20 minit insyaAllah. Jadi saya cuba rekahkan sikit ya. Okey. Jadi ada 20 minit lagi saya kena ingat insyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu kaedah atau tata bahasa yang pertama yang perlu kita kuasai untuk apa tu? Untuk menghayati keindahan Al-Quran Karim tu. Dan juga tujuannya untuk kita secara cepat dan ringkas untuk menguasai vocabulary dengan senang. Kalau tak kan, kalau kita tak dapat kuasai mak dia tu, anak-anak dia jadi liar lah. Jadi kuasai mak dia dulu. Dan yang lain tu kita gas yang ini. Tengok muka dia macam mak dia je. Iyalah tu. Gitu cerita dia. Dalam mak dia gitu muka, anak dia begitu. Rasanya kan macam budak ni, anak ni kok. Sama betul rupanya kan. Jadi gitu-gitulah. Cara dia gitu. Dan banyak lagi lah. Ni boleh rujuk kepada kamus dan juga boleh rujuk kepada ni lah ya. Boleh rujuk kepada jamaah contohnya kan. Rut jamaah ni. Kata dasarnya jamaah ni maknanya, kata dasar ni maknanya kumpul kan. Jamaah maknanya kumpul. Kumpul. Sembahyang jamaah, sembahyang kita berkumpul. Ijtima' maknanya meeting, kita berkumpul. Masjid jami' sebab dia tempat orang berkumpul.
jamak, benda yang banyak berkumpul lebih daripada 3, majmuk, benda majmu'un fina, masyarakat majmuk, macam-macam kata. Semuanya berkaitan dengan majmuk tu. Jumpa kat universiti Al-Jami'ah. Universiti, sebab apa universiti dia panggil Al-Jami'ah? Sebab universiti ni tempat berhimpun segala ilmu. Jami'ah. Tu Jami'ah. Nama dia university. Uni masa satu. Jami'ah. Jadi terjemah sebagai Jami'ah, sebab tempat berhimpun segala ilmu. Jami'ah Sultan Azlan Shah. Jami'ah sebab di situ terkumpulnya segala ilmu. Faham tu insya-Allah tu? Masjid Jami'. Limaza summiyal masjidu jami'an? Li'annahu yajma'un nas li salatil jama'ah wa salatil jum'ah. Itu dia. Kaitan dia. Kenapa dikatakan kalau ulama tu ajma'al ulama ya ala syai'? Ajma'a ulama bersepakat. Maknanya berkumpul kata sepakat. Itu dia. Jadi kita dapat kuasai itu insya-Allah. Insya-Allah perkataan contohnya zahaba. Apa root bagi zahaba kan? Root. Zahaba ni kalau dalam kamus zahaba ni maknanya zahaballahu binurihim. Wa zahaba pergi, hilang, zahaba maknanya pergi, hilang, lesak. Gitu ya, zahaba pergi. Lepas tu ada satu keluar lagi perkataan zahaba ni, satu anak dia namanya emas. Pun zahab juga. Allazina yaknizuna al-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabil. Zahab mana emas juga. Apa kaitan emas dengan pergi tu? Zahaba. Macam mana nak kaitkan dia? Kaitan di antara makna tu kita boleh buat cerita lah, reka lah cerita macam mana pun tak jadi biar insya-Allah. Sebab tujuan kita nak macam dulu kita belajar sains kan, belajar formula sains tu. Belajar formula dia tu kita buat macam reka-reka kan. Mak balik kampung makan itik. Jadi mak M kita tak lagi kita buat cerita supaya kita ingat formula tu ataupun ringkasan fakta tu kan. M tu mak, balik B, sebenarnya kita nak hafal benda lain. Macam tu juga ni perkataan zahaba ni, dia punya makna asal dia hilang. Habis tu apa kaitan dengan emas yang juga zahabun tu? Sebab emas tu cepat hilang. Gitu bahasa dia. Tu. Emas tu cepat hilang kan? Emas tu letak atas meja. Cuba letak atas meja kejap ni. Letak kat kanting tu. Letak atas kursi. Tengok hilang terus agaknya. Hari tu juga, masa tu juga hilang on the spot. Sebab dia telah pergi. Lagipun dalam cara putih sebut emas daripada emas. Emas apa bahasa Inggeris? Emas apa bahasa Inggeris? Emas bahasa Inggeris. Mana tempat saya tulis tadi? Emas bahasa Inggeris dia sebut apa? Gold kan? Ya. Gold. Gold. Emas bahasa Inggeris gold. Cuba buang LD tu. Jadi gold zahaba. Ya Allah. Gold zahab. Go zahaba. Silap letak go. Jadi ada kaitan lah, pada pandai sendiri dah nak buat tu kan. Kita nak buat dia punya panggil tu. Dia panggil apa tu yang orang belajar sekarang ni panggil apa? Dia panggil kharitah zihniyah. Apa bahasa Melayu? Kharitah zihniyah tu. Mapping. Peta minda. Peta minda tu sangat penting di dalam pengajaran vocabulary. Sebab kalau kita dapat kuasai vocabulary ni, zahaba ni, kita buat peta minda. Kenapa kaitan antara pergi dengan emas? Sebab emas tu kalau letak terus pergi. Bahasa Inggeris pun ada goal, ada go. Letak goal, go for goal. Itu Olimpik punya apa nama ni, campaign. Go for goal. Okey contohnya. Macam-macam boleh buat tu. Ada banyak lagi lah, kita boleh reka lah insya-Allah ya. Boleh reka. Amat penting. Syaraka tu syirik. Ada bahasa Inggeris, ada share. Boleh kita kait-kaitkan dengan bahasa Inggeris sampai kita dapat lah insya-Allah ya. Dapat menguasai vocabulary. Pula dia kata rasa ni. Okey. Masa pun nak habis lah. Nanti saya pergi kepada satu benda lagi yang saya perlu cakap berkenaan dengan keindahan tata bahasa ni adalah kaitan dengan makna pun. Apabila dalam modern Arabic ni sebenarnya dia adalah pengembangan daripada kata dasar tu. Pengembangan pada kata dasar tu keluarlah modern Arabic, modernized Arabic. Jadi kalau kita dapat bahasa Al-Quran dulu, dengan mudahnya kita dapat menguasai modernized Arabic. Senang sangat. Saya dulu dah pusing jauh. Pusing nak pergi dekat je. Pusing lah punya jauh. Nak pergi jauh sangat. Sampailah tapi lambat. Tapi kita nak supaya dia masing-masing sampai awal lah, sampai cepat sikit. Sebab sekarang ni masing-masing nak instant. Semua nak instant kan. Tak sabar.
Jadi saya ingat kaedah ni lebih memberi faedahnya insya-Allah ya. Jadi kaedah ni saya dah bukukan dalam buku tu, buku boleh dapati buku tu dalam ni kaedah kata dasar Al-Quran ya, boleh dapatkan buku tu insya-Allah. Dalam ada penerbit kita jual dekat pesta buku. Nama kedainya Nuraini Ilmu. Ilmu Nuraini ke ilmu Nuraini Ilmu. Kedai bukunya tu lah dia ada jual buku tu. Okey baik. Keindahan Arab. Saya nak cakap Arab pula. Arab pula ni, keindahan Arab ni lah, ni panjang cerita tapi saya ringkaskan je insya-Allah. Arab ni sebenarnya bila kita belajar Arab ni dipelajari selepas kita belajar vocab. Itu sebenarnya ya. Kita belajar Arab ni lepas kita belajar vocab. Tak guna kalau kita tahu orang perkataan tu marfu' mansub kalau kita tahu maknanya apa. Apa guna kita tahu orang tu babun, babin, baban kan? Tak tahu apa tu babun, baban kan? Jadi kita tak tahu. Jadi nak tak nak dia Arab ni dipelajari selepas kita menguasai vocab tu. Vocab tu. Arab ni macam tata bahasa ataupun grammar yang kita perlu kuasai selepas kita menguasai vocab. Baru kita senang Arab. Senang Arab. Jadi kalau kita dapat kuasai vocab dengan baik, barulah kita dapat menyelami i'rab itu. Sebab di dalam bahasa Arab ni dia panggil al-i'rabu far'ul makna. Maksudnya i'rab ni adalah cawangan makna. I'rab ni cawangan kepada makna. Maknanya makna yang asas. I'rab tu adalah cawangan dia. Kadang-kadang tu kita silap, kita ambil cawangannya dulu, asas tak dapat lagi. Makna tak tahu lagi. Jadi utamakan makna sebelum i'rab. Nak tahu makna macam mana? Kata dasar tu. Kata dasar tadi tu. Pengembangan kata dasar tadi tu. Fahami kata dasar tu. Itu al-makna. Idzan al-i'rab, saya tulis dah untuk mengetahui tulis ni kan. Siapa kata saya tak ingat. Al-i'rabu tukar bahasa Arab. Al-i'rabu na'am far'ul ma'na. Al-i'rabu far'ul ma'na. Al-i'rabu mubtada' marfu', far'u khabar, al-ma'na mudhafun ilaih. Itu dia. I'rab dia tu. Itu makna i'rab tu. Maknanya i'rab itu cawangan ataupun ranting kepada makna. Maknanya asasnya adalah makna. Nak dapatkan makna itu ialah kata dasar yang sampai kita tahu tadi tu. Kuasai 150 kata dasar tu dan anak-anak dia kuasai, insya-Allah kuasai. Lepas tu barulah kita dapat menghayati makna. Kalau makna tak tahu, tak guna i'rab tu sebenarnya. Tak guna i'rab tu. Tak guna sangat i'rab tu. Sebab orang Arab dia boleh matikan ujung je. Sebab i'rab ni sebenarnya dia melibatkan perubahan akhir. Boleh baca i'rabu, i'raba, boleh baca i'rabu. Far'u ni boleh baca far'a, boleh baca far'i, boleh baca far'u. Tak? Tapi makna tu berubah tak makna ni? Makna far'u ni ranting. Far'uha fis sama' dalam Quran kan. Apa namanya, asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Far'u lawan dia asluha, asluha sabitun wa far'u fis sama'. Jadi i'rab itu adalah ranting kepada cabang kepada makna. Kalau kita ubah ni i'rab macam ni, kalau kita ubah baris ni far'u ke far'i ke, adakah perkataan tu berubah makna tak? Berubah tak makna? Makna dia berubah tak? Dia tak berubah makna dia. Tak berubah makna dia. Makna dia ranting kat situ. Kalau saya kata far'a, salah lah dari segi i'rab tu kan. Tapi makna far'a tu berubah tak? Tak berubah. Kalau saya kata far'i, makna far'i sebagai ranting tu berubah tak? Tak berubah. Kalau saya letak i'rabi contohnya, i'rabi, berubah tak maknanya? Tak berubah. I'rab kat situ lah. Jadi i'rab ni apa benda sebenarnya? I'rab ni sebenarnya dia hanyalah perubahan baris di akhir perkataan. Dia tak mengubah makna. Yang mengubah maknanya adalah struktur perkataan tu. Anak-anak tu. Daripada Arab, i'rab mana lain, Arab mana lain, ta'rif mana lain. Jadi itu yang mengubah makna. Manakala baris di akhir tak mengubah. Jadi kesilapan kita dalam belajar bahasa Arab ialah kita bagi pada student kita bagi tumpuan lebih kepada i'rab. Padahal orang Arab dia boleh sebut je al-i'rab far' makna. Tak ada baris pun hujung tu. Tak ada baris pun. Kadang jadi buang aja, dia matikan akhirnya sakin taslang kata dia. Al-i'rab. Dengar. Al-i'rab far' al-makna. Ada saya bagi hujung tu? Tak bagi kan saya matikan semua. Boleh ke? Boleh aja. Boleh aja tapi tak proper sangatlah. Tapi boleh aja difahami dan sebagainya, dah cukup dah tu. Maknanya tak memerlukan i'rab. Cuma i'rab ini dia ni far'u makna, maksudnya kalau kita letak bagi far'u sebut tu al-i'rabu
Far'u maknanya kita mengatakan kita ni faham, mengatakan memberi dalil bahawa kita ni faham bahawa i'rabu ni adalah mubtada', far'u ni khabar, baris dia berubah. Kalau lepas al-i'rabu ada min pula, ada min pula. Min far'i lah pula kan, min furu'il makna contohnya. Al-i'rab min furu'i bawah pula. Sebab dia ada min. Tapi makna furu' ni sebagai ranting berubah tak? Tak berubah. Itu yang dikenali sebagai i'rab. Jadi penumpuan kita kepada i'rab sampai mansub, majrur, sampai perkataan, satu perkataan ni kita apa nama ni? Kadang tu kita kan bagi tumpuan terlalu i'rab sangat ni. Kita bagi tumpuan al-i'rabu mubtada'un marfu'un wa alamatu nasb wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Jadi panjang sangatlah saya ingat. Untuk pengetahuan kita, untuk orang awam lah. Ini bukan untuk orang yang kita kata takhasus ataupun orang yang memang mendalami yang dalam, tak apalah dia faham. Tapi untuk orang awam ni cukuplah dia faham. Ini mubtada, ini khabar. Cukuplah tu. Mubtada. Yang tu mubtada marfu' tu. Marfu' tu kita bagi tahu awal lah. Marfu' yang paling dia kalau mubtada marfu' lah. Itu je. Bagi tahu dia. Marfu' ni berlaku bila mubtada, fa'il. Itu cukuplah tu. Mubtada, fa'il, marfu'. Ini mubtada, marfu'. Ini khabar pun marfu' juga. Jadi yang mubtada yang makan jadi marfu' ni ialah mubtada, khabar, fa'il. Cukup yang tu je. Lepas tu apabila dia i'rab, mubtada. Cukup lah. Jangan paling dia tahu itu marfu'. Contohnya lah untuk yang biasa belajar bahasa ni kan. Kalau kita bagi tumpu kepada i'rab sangat, dia akan pening. Sebab apa? Sebab i'rab ni tidak ada dalam sistem bahasa kita. Jadi dia terpening, jadi pening. Memang dia pening. Memang pening. Apakah sudah pening. Jadi susah nak dapat bahasa Arab tu. Jadi kita bagi tumpuan kepada vocab, makna, kata dasar, pecahan makna, kuasai makna tu dulu. Kemudian i'rab tu datang kemudian. I'rab ini dia sebenarnya dia memberi makna ayat berbeza. Ayat, jadi perkataan itu tak berubah. Contohnya, saya nak bagi satu contoh ya i'rab. Macam mana i'rab ni memberi makna ataupun memberi satu signifikasi apa nama ni, memberi dia tak mengubah makna perkataan tu. Perkataan tak berubah, cuma dia akan memberi hukum berbeza. Contohnya lah, saya ambil satu contohnya ayat berkenaan dengan ni kan. Pernah dengar tak ayat berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berkenaan dengan apa? Wuduk kan? Qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Ni. Sekejap ya, saya betulkan ni sebab tulis tak boleh. Okey. Wa in apa ni? Idza qumtum dalam Quran, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Contoh ya insya-Allah. Contohnya kan. Ini i'rab ya, saya terangkan cerita i'rab. Contohnya. Dan i'rab ni sebagaimana kita sebut tadi tu, i'rab ni dia adalah far'ul makna. Far'ul makna ni maksudnya kita tahu makna dulu insya-Allah. I'rab tu kemudian. Okey. Dia i'rab ni dia macam kita katakan macam ni lah i'rab ni. Senang kita nak bagi tahu satu senang. Orang tanya kita apa itu i'rab tu Ustaz? I'rab ni gini. Dia tak mengubah makna. Orang tu lah. Kalau si Ahmad itulah, dia tak berubah si Ahmad tu. Walaupun sebut Ahmadu ke Ahmada ke, dia tak akan berubah makna. Si Ahmad tu juga. Si Ahmad yang tu juga. Cuma si Ahmad itu kalau dekat rumah dia jadi ayah. Ya. Muhammadu sebab jadi ayah kan. Ahmadu abi. Jadi ayah jadi dekat rumah jadi ayah. Tapi jadi ayah dia punya pakaian bezalah kan. Pakai baju singlet, pakai jubah kodah je lah kat rumah. Okey, dekat pejabat dia jadi bos. Pakai tie, pakai mana. Tapi Muhammad tu berubah tak? Diri Muhammad tu berubah tak? Tak berubah. Dia punya pakaian dia berubah. Sebab position dia berubah. Dia pergi masjid dia jadi makmum. Ya. Jadi majrur pula, jadi makmum sebab ikut orang belakang. Jadi majrur. Dekat rumah tadi jadi marfu' kan. Dekat pejabat jadi marfu' lagi. Dekat masjid pula jadi majrur. Pasal dia majrur? Sebab dia jadi makmum, dia tak jadi imam. Ya, ikut orang. Jadi majrur dekat situ. Ya. Apa lagi? Dia balik kampung pula. Dia jadi adik. Di kalangan adik-beradik jadi adik bongsu. Itu masuklah pula dia. Kena bully dia abang dia. Jadi masuk pula. Jadi si Ahmad itu kat mana-mana pun Ahmad lah. Tapi position dia berubah. Dekat rumah dia jadi ayah.
Kat kampung dia jadi adik bongsu. Dekat masjid dia jadi makmum. Jadi makmum jadi majrur. Balik kampung kena bully dia abang dia. Jadi mansuk. Dekat rumah dia jadi bos. Sebab dia ayah kan. Jadi marfu'. Kat pejabat jadi marfu' juga. Jadi marfu' masuk majrur tu perubahan si Ahmad itu bergasar kepada position dia. Tapi Muhammad tak berubah. Muhammad tak berubah. Itu konsep i'rab. Konsep i'rab. Dan setiap position itu akan ditanda dengan marfu', rafa', nasab, majrur. Itulah ceritanya. Si Muhammad tak berubah. Jadi orang Arab ni dah kalau dia malah nak mikir position tu, dia mati ke ujung je. Itu modernize, bukan modernize tu, itu dah jadi bahasa ammi dah. Itu orang Arab punya kerja lah tu, kita tak mau terjawab dah tu. Dia punya jawab dengan Tuhan lah tu. Tapi kadang-kadang tu dia orang malah cakap, dia mati ke ujung je, dia malah nak tak fikir position dia. Jadi itulah position. I'rab tu position. Jadi apa yang perlu kita kenal? Kena Muhammad, kena Ahmad juga, kena position je dulu. Kena Ahmad dulu. Kena Ahmad dulu. Okey, Okey, baik. Jadi nak kena Ahmad tu, senang nak kena Ahmad tu, kena mak dia. Bila kena mak dia, kita akan kenal dengan Ahmad tu lebih lagi. Lepas tu kenal adik-beradik dia lagi. Itu dah nama dia ilmu saraf. Kena mengenal antara pecahan-pecahan dia tu. Jadi ilmu saraf, ilmu tata bahasa tu indah sebenarnya kalau kita, indah sebenarnya kat mana indahnya? Indahnya apabila kita berjaya belajar ikut dia punya sistem dia dengan betul. Kalau tak betul, dia akan tak jadi indah lah. Jadi macam pening. Jadi pening, malah tinggal. Itu yang jadi belajar sekat jalan tu, ataupun belajar tak habis-habis tu. Itulah pasalnya kita tak ada susunan dalam belajar. Kita utamakan yang tak perlu. Kita bagi tumpuan kepada yang tak perlu dipelajari dulu, bukan tak perlu belajar. Contoh i'rab yang saya ini keindahan yang salah satu keindahan saya boleh ceritakan. Contoh i'rab yang berubah kan, tengok ni. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum idza qumtum ila shalah. Bila kamu berniat untuk solat ni, kamu berniat untuk solat, untuk berazam untuk solat, nak solat, maka faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu, wa aydiyakum, tangan kamu. Sikit i'rabnya apa dengan faghsilu wujuhakum ni? I'rab dia mansub kan? Kerana mansub ni maf'ulun bih. Faghsilu ni fi'lun wa fa'il. Kena faham fi'lun wa fa'il. Faghsilu wujuhakum. Wujuhakum jadi maf'ulun bih, mansub. Aydiyakum dia jadi apa? Dia jadi apa? Ma'tuf. Ma'tuf pada ajung sebab dia kena soalnya basuh muka dan tangan sekali. Maksudnya basuh muka dan tangan, dan jadi ma'tuf. Kena i'rab ma'tuf tu kan. Sebut gitu je. Kau faham? Kalau ma'tuf ikut yang sebelum dia. Kalau mansub maknanya bagi atas, dalam kepala dah ada dah. Tak perlulah kita untuk peringkat permulaan ni. Peringkat permulaannya, peringkat idewan lain ya. Allah sebut mansubun bil fathah wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Mana zahir depan tu pun tak sebut pun apa untuk peringkat permulaan ya. Jadi aidikum ilal marafiq ya. Basuhlah muka dan tangan. Jadi tangan kena basuh macam muka. Ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu, sapu. Sapunya dia kan. Biru'usikum, biru'u ada bagi bawah. Sebab apa bagi bawah ni? Sebab apa dia muka bagi atas? Kenapa tangan bagi atas? Kenapa ru'usnya bagi bawah? Sebab dia ada bi, ada huruf jar. Lepas huruf jar mesti majrur, jadi biru'usikum. Wa arjulakum. Wow ni apa ni? Wow ataf. Jadi arjulakum ma'tuf. Tapi kalau maktuf dia kena ikut sebelum dia. Ni ru'usi. Sepatutnya ru'usikum wa arjuli kan. Kenapa arjula pula? Rupanya dia ni masuk maktuf kepada wujuh, bukan maktuf kepada ru'us. Dia maktuf pada wujuh. Sebab itulah arjulakum. Jadi maknanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum waghsilu arjulakum. Sebab itulah dia masuk ni, sebab dia maktuf kepada wujuh, bukan maktuf kepada ru'us. Tengok tu. Tapi ada satu bacaan lain, dia baca arjuli. Bagi bawah ni arjuli ni, bagi bawah ni arjuli ni. Tapi kalau dengar orang baca macam tu, jangan tegur pula. Arjulakum, subhanallah. Arjulakum. Janganlah gitu kan. Ada bacaan ni, Al-Quran Warsh punya ni. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Okey lagi. Ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wa arjuli. Juli. Wa arjuli. Baik bawah pula ni. Wa arjuli. Yang tadi wa arjula. Quran ni apa? Silap baris ke apa? Tak, bukan salah baris. Ini qiraah. Qiraah. Dari segi maknanya berubah. Bukan makna berubah. Hukumnya berubah. Kaki kat situ lah. Tapi yang berubahnya adalah
position kaki itu berubah. Position dia. Kaki kat situlah. I'rab. Berubahnya i'rab. Maknanya position berubah. Kenapa berubah? Kerana yang dekat sini maksudnya arahan Allah Ta'ala bila nak berwuduk, basuh muka, basuh tangan dan sapu dekat kepala dan basuh kaki. Kalau kita baca atasnya maknanya basuh dan basuh kaki. Maktuf daripada sini. Kalau yang baca bahagian bawah maknanya dia maktuf daripada ru'usi. Jadi terjemahannya dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Maknanya kaki kamu kena sapu juga sebab dia bahagian bawah kat sini. Jadi timbullah hukum menyapu khuf, iaitu orang yang bermusafir yang pakai kasut yang tinggi sampai kasut yang macam menutupi tu ada syarat dia kan, sapu khuf nama dia. Menyapu khuf dia boleh basuh muka, basuh tangan, lepas tu sampai kat kaki dia sapu je. Maknanya sebagaimana dia sapu kepala, macam tu dia sapu kaki dan solat Allahu akbar tanpa basuh kaki sebab nak keluar nak buka kasut tu susah. Sebab tu kawan saya dekat Askar, dia masuk hutan, kadang-kadang tu nak ambil wuduk kan, nak sabuk kasut setengah jam, nak pakai kasut setengah jam, 1 jam ambil kat situ pakai kasut. Jadi dia orang sapu khuf saja, iaitu basuh tangan, basuh muka, sapu kepala, sapu kepala tu sapu juga kasut. Jadi itu namanya sapu khuf dengan syarat-syarat yang ada dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Dan boleh tengok tu insya-Allah belajar kemudian yang tu bab fiqh. Kita tak ada sapu lah tu. Itu di antara keindahan-keindahan yang ada. Ini macam contoh yang pertama tu, contohnya ni kan. Contoh yang lain, satu contoh lagi lah insya-Allah saya. Satu contoh lagi. Contohnya kita kata wa ilaihi turja'un. Pernah dengar tak wa ilaihi turja'un kan? Saya lupa ayat mana tu, tapi ginilah ya, wa ilaihi turja'un. Keindahan-keindahan nahwu ni kan. Kalau kita pernah belajar kan mabni lil majhul kan. Mabni lil majhul fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Saya terlupa bacaannya. Ada 2 bacaan yang ayat mana? Ayat Yasin ada 2 bacaan. Siapa yang qiraat ingat? Saya terlupa, dia nak rujuk. Wa ilaihi turja'un. Dia kadang-kadang tu ada ayat yang turja'un ni dia boleh baca dengan turja'un dengan yurja'un kan. Turja'un dengan yarji'un. Tarji'un dengan turja'un. Saya tak ingat tapi ayat macam ni jugalah. Ada ayat tu boleh baca dengan ma'lum, yakni tarji'un, ada yang boleh baca dengan turja'un dengan majhul. Majhul tu maksudnya kepadanya jua kamu dikembalikan. Kalau biasa, kalau maklum, kepadanya jua kamu kembali. Itu dalam ilmu nahwu dipanggil majhul kan? Bina al-majhul. Maknanya kalau kita orang Islam ni, kita beriman pada Allah, kita beriman dengan pertemuan dengan Tuhan. Jadi kita nak kembali kepada Tuhan tak? Nak kembali kepada Tuhan. Jadi kita kembali kepada Tuhan ni dengan penuh kerelaan. Sebab itulah wa ilaihi tarji'un, kepada Allah juga kamu kembali. Kamu nak kembali. Sebab kita orang Islam kalau boleh nak jumpa Tuhan, nak jumpa Allah, rindunya kepada Rasulullah, rindunya nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, rindu kepada syafaat Rasulullah, nak jumpa Rasulullah kat sana kan. Nak bertemu dengan Rabbul Jalil. Jadi kita rindu. Tapi kalau orang kafir yang tak beriman, dia nak jumpa tak? Dia tak nak jumpa. Ada lagi. Jadi dia tak nak pergi. Jadi terpaksa pergi juga. Sebab itu dia menjehulkan turja'un, sebab dipaksa balik walaupun tak nak balik. Itulah kesimpulan dia. Jadi cukup untuk perkongsian saya hari ini, insya-Allah. Dan saya serahkan kepada pengurusi. Sila Ustaz, sila. Terima kasih, jazak. Barakallahu fiik. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Sangat menarik ya. Antara lain yang disentuh tadi oleh Dr. Wan Rosli ialah sistem kata dasar bahasa Al-Quran. Itu sangat menarik kerana daripada kata dasar itu nanti boleh dikembangkan kepada pelbagai bentuk kata terbitan. Jadi itu sangat menarik, satu pendekatan yang boleh kita gunakan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Al-Quran. Tapi yang saya masih teringat tadi ialah rakiba juha himarahu bil maqlub tadi. Ya, daripada kata dasar qaf, lam dan ba itu. Yang keduanya turut disentuh oleh Sahibul Fadilah Dr. Wan Rosli ialah keunikan